Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan ketika terjadi apa yang terjadi pada Iblis, Jibril dan Mikail tiba-tiba menangis dengan lamanya, hingga Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, "Wahai kamu berdua, kenapa kamu menangis demikian?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, kami tidak merasa aman dari pengawasanmu." Allah SWT berfirman, "Tetaplah begitu dan janganlah merasa aman dari pengawasanku." Sari As-Saqati menjelaskan, "Aku melihat kepada hidungku beberapa kali dalam sehari. Dengan cara demikian ini, kerana takut ia telah menjadi hitam kerana hukuman yang kutakuti." Abu Hafs menuturkan, "Selama 40 tahun aku benar-benar yakin bahawa Allah Ta'ala memandangku dengan murka, dan semua perbuatanku membuktikan hal itu." Hatim Al-Asram menegaskan, "Janganlah kamu tertipu oleh tempat-tempat yang soleh, sebab tidak ada tempat yang lebih soleh daripada syurga. Dan fikirkanlah apa yang telah menimpa Adam di tempat yang begitu soleh. Jangan pula kamu tertipu oleh banyaknya amal ibadat. Lihatlah apa yang menimpa Iblis setelah begitu banyak dia beribadat. Juga janganlah kamu tertipu oleh banyaknya ilmu, sebab Bal'am pun mengetahui Ismullahil A'zam, tetapi lihatlah apa yang terjadi padanya. Janganlah pula kamu tertipu kerana bertemu dengan seorang yang soleh, sebab tidak ada orang yang takdirnya lebih agung daripada Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Namun berjumpa dengannya sama sekali tidak memberi manfaat kepada sebahagian dari qarib, kerabat dan musuh-musuhnya." Ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya pada suatu hari, Abdullah bin Mubarak melaporkan, "Aku begitu berani terhadap Allah Ta'ala kemarin aku meminta syurga." Dikatakan wa Isa AS sedang musafir, dan bersamanya ada seorang soleh dari Bani Israel, seorang pendosa yang terkenal kerana kejelekan akhlaknya, mengikuti mereka, duduk agak jauh dari mereka berdua. Dia berseru kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku." Sedang si orang soleh berdoa, "Ya Allah, bebaskan aku dari orang yang berdosa yang mengikuti aku ini." Mulai esok pagi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Isa AS, "Aku telah mengkabulkan doa kedua orang yang berdoa ini. Telah kuusir orang soleh ini dari syurga dan telah kuampuni si pendosa ini." Zunun Al-Misri menuturkan, "Aku bertanya kepada seorang yang berilmu, 'Mengapa orang-orang mengatakan anda gila?' Dia menjawab, 'Ketika dia mengusirku dari sisinya untuk waktu yang lama, aku menjadi gila kerana takut terpisah darinya di akhirat.'" Mengenai makna ucapan ini, para sufi membacakan baris-baris berikut ini, "Bahkan kalaupun aku terbuat dari batu, nescaya aku akan meleleh. Maka bagaimana satu makhluk yang terbuat dari tanah akan dapat menahannya?" Salah seorang sufi berpendapat, "Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih optimis berkenaan dengan kaum muslimin, namun lebih pesimis berkenaan dengan dirinya sendiri selain daripada Ibn Sirin." Sufyan Ats-Tsauri jatuh sakit. Ketika alasan sakitnya diberitahu kepada tabib, tabib itu berkata, "Ini adalah orang yang hatinya telah tersobek, yakni telah rosak kerana rasa takut." Tabib itu datang dan memeriksa denyut nadinya lalu berkata, "Aku tidak tahu bahawa di kalangan orang Islam ada manusia seperti ini." Asy-Syibli ditanya, "Mengapa matahari warnanya pucat ketika akan terbenam?" Dia menjawab,
sebab matahari telah gelincir dari tempat kesempurnaan. Ia menjadi pucat kerana takut berdiri di hadapan Tuhan. Ini adalah seperti halnya seorang beriman ketika saat keberangkatannya dari dunia ini telah dekat. Warna kulitnya akan menjadi pucat kerana dia takut akan berdiri di hadapan Tuhannya. Dan ketika matahari terbit, ia bersinar cemerlang. Sama halnya dengan seorang beriman, ketika dia dibangkitkan dari kubur, dia muncul dengan wajah yang pucat, wajah yang cemerlang. Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, berkata, aku memohon kepada Tuhanku agar membukakan pintu takut. Dia membukanya, dan aku pun lalu mengkhawatirkan kewarasan fikiranku. Kerana itu aku berdoa, ya Allah, anugerahilah aku rasa takut setakat yang boleh ku tangguh. Maka kesan yang menggoyahkan kewarasan akalku itu pun lenyap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedang penonton semua, masih lagi kita bercakap tentang sifat takut. Takut kepada Allah, takut kepada azab, takut hari pertemuan dengan Allah, takut amalan kita tidak diterima, takut Allah Ta'ala campurkan kita dalam neraka, dan takut Allah Ta'ala menyisihkan kita di kalangan orang-orang yang dikasihi, yang disayangi. Kerana itu Allah Ta'ala sentiasa memuji makhluk-makhluk Allah yang takut kepadanya, yang mempunyai hati yang bimbang. Kerana manusia yang cintakan dunia, takutnya pasti cuma pada dunia, bimbangnya pasti cuma pada dunia, fikirannya, fokusnya, usahanya cuma pada dunia. Tetapi manusia mencintai Allah, manusia mencintai akhirat, ketakutannya pada Allah, ketakutannya pada hari mereka bertemu dengan Allah dan semua yang bersangkutan dengannya. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman ketika mana memuji malaikat, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, yakni para malaikat, sentiasa takut Allah yang berkuasa ke atas mereka, dan mereka sentiasa melakukan apa yang diperintahkan. Ketika mana Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Zakaria AS dan keluarganya, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, yakni Nabi Allah Zakaria AS dan keluarganya, yakni keluarganya termasuklah isterinya, termasuklah Nabi Allah Yahya, termasuklah Nabi Allah Isa, termasuklah anak saudaranya Maryam. Allah berfirman, mereka itu ialah golongan yang sentiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Adalah mereka itu sentiasa khusyuk, yakni sentiasa merendah diri kepada kami. Ketika mana Allah memuji semua para Nabi dan Rasul, Allah puji dengan sifat mereka takut, sifat takut yang ada pada mereka. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Sesungguhnya orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, yakni para Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka hanya takut kepada Allah dan mereka tidak takut selain daripada Allah. Maka cukuplah Allah Ta'ala penjaga dan pemelihara mereka. Kerana itu tuan-tuan sekalian, untuk kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, takut perlu menjadi satu sifat utama. Takut kepada Allah. Yang kita bimbang tuan-tuan sekalian ialah bila takut kita kepada makhluk mengatasi takut pada Allah, takut kita kepada dunia mengatasi takut kita pada akhirat, takut kita susah dunia mengatasi takut kita susah akhirat, takut kita masalah-masalah duniawi lebih takut kita daripada masalah-masalah di alam barzakh. Maka inilah kerugian yang amat nyata dan jelas dan terang. Tidakkah kita takut bila Allah sesudah memberi iman, memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi kebaikan, Allah Ta'ala kembali mengambilnya? Sebab Nabi SAW menyatakan Allah akan beri agama kepada orang yang Allah sayang. Kita bimbang ada perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan Allah mencabut sayangnya pada kita. Sebagaimana kita lihat dalam pergaulan kita dengan manusia, asal kita rapat, asal kita baik, tiba-tiba orang tu tak suka dah kita, tak sayang dah kita. Jadi kita pun akan rasa terganggu. Itu manusia yang dia tak bolehlah bagi apa-apa kat kita. Bagaimana Allah? Sesudah Allah sayang kita, Allah beri kita Islam. Allah sayang kita, Allah beri kita iman. Allah sayang kita, Allah beri kita taqwa. Allah sayang kita, Allah ilhamkan kita buat baik. Allah sayang kita, lalu kita tinggalkan maksiat dan kejahatan. Tiba-tiba ia berubah. Sebagaimana kita cerita semalam,
kisah dua orang lelaki sufi yang soleh, masing-masing beribadat. Salah seorangnya akhir berubah jadi murtad. Yang asalnya merasakan kemanisan iman bertukar merasakan kemanisan maksiat dan mempertahankan maksiat tersebut. Akhirnya kita lihat bagaimana kesudahan yang buruk yang berlaku kepadanya. Bila kita lihat kisah yang diceritakan seterusnya, malaikat Jibril dan Mikail sentiasa menangis selepas apa yang berlaku kepada iblis. Ya, iblis satu makhluk yang asalnya aman di sisi Allah, di syurga, di alam tinggi, alam langit. Tiba-tiba iblis dihalau oleh Allah dari kemuliaan, dihalau dari langit turun ke bumi sebagai satu hukuman dan laknat sehingga hari kiamat. Lalu apa yang berlaku kepada iblis, sedangkan iblis ada semua keistimewaan, tidak melihat banyak benda di alam langit? Maka Jibril menangis, maka malaikat Mikail menangis. Allah Ta'ala bertanya dalam keadaan Allah Maha tahu, kenapa kamu menangis? Mereka berkata, kami bimbang apa yang berlaku kepada iblis berlaku pada kami. Kata Allah, dengan itu, sifat itu yang menyelamatkan kamu. Artinya tuan-tuan, kita tak boleh selesa dalam kehidupan dunia. Kita mesti senantiasa rasa barangkali kita tak selamat, barangkali amalan kita tak cukup, barangkali ketakwaan kita masih lagi ada kecuaian, kekurangan. Sifat ini perlu sentiasa ada, sebab di sinilah negeri ujian untuk kita tambah amalan, bukan selesa dengan amalan yang ada, bukan dengan selesa kebaikan yang ada. Kalau sekiranya ada kebaikan-kebaikan yang kita tak mampu buat, berusaha untuk buat. Sebahagian kemampuan, sebahagian kebaikan tak mampu buat sebab ada orang halang. Apakah kita berpeluk tubuh lalu beralasan orang halang, walau kita ada jalan-jalan lain untuk buat baik? Sebahagian kebaikan-kebaikan itu disebabkan diri kita yang halang, malas dan sebagainya. Apakah kita membiarkan diri kita menghalang kebaikan tersebut walau kita mampu buat? Sebahagian kebaikan itu dihalang oleh kawan-kawan kita, pengaruh kawan-kawan kita. Apakah kita membiarkan pengaruh-pengaruh tersebut sehingga merugikan kita? Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sentiasa merasa cuai, tak cukup dengan apa yang kita lakukan. Dan bila Hatim Al-Asam, bila Abu Hafs menyebut satu perkara, dia kata, selama 40 tahun aku tak pernah melihat amalanku ni Allah terima. Dia kerana takut pada Allah. Dah 40 tahun beramal, aku tak nampak amalanku ini bukti Allah terima. Aku bimbang sebaliknya, ia boleh berlaku. Lihat bagaimana sifat hati-hati mereka. Dan demikian apa yang berlaku kepada Sari As-Sakati. Kata Sari, setiap hari aku tengok cermin. Takut-takut kesan maksiat yang aku lakukan berbekas pada mukaku. Tengok cermin. Kita tuan-tuan kadang-kadang tengok cermin, nak tengok kita ni makin lawa ke makin tak lawa, makin putih ke atau makin tak putih. Tetapi mereka tuan-tuan melihat wajah di cermin mereka untuk melihat apakah ada segena-segena alamat-alamat maksiat berbekas pada wajah mereka sebelum ianya berbekas pada hati kita. Maka ini yang mereka bimbangi. Hatim Al-Asam menyebut kepada kita satu kata-kata yang luar biasa. Dia punya, kalau kita berfikir, dia kata bahawa kita nak selesa atas kebaikan kita ni tuan-tuan, kerana apa? Atas sebab apakah kita nak selesa kebaikan kita? Apakah kerana kita berada di tempat-tempat baik, lalu kita kata, apalah saya dah selesa sebab saya duduk tempat ni bagus, tempat ni Masjidil Haram, tempat ni Madinah Al-Munawwarah. Kita katakan jangan begitu. Lihat apa yang berlaku kepada Adam AS. Dia duduk dalam syurga pun dia boleh tergelincir buat silap. Dalam syurga tuan-tuan, patut dalam syurga dah tak boleh buat silap. Tetapi nak beritahu, tak ada tempat kita mungkin terlepas dari silap, selagi mana kita makhluk yang Allah yang belum mati. Kalau kita dah mati, ya bila? Lagi mana kita hidup tuan-tuan sekalian, kesilapan itu sentiasa mudah kita terdedah. Kesilapan itu tuan-tuan mudah untuk sentiasa berlaku kepada kita. Kerana itu, jangan rasa selesa walaupun kita berada di tempat-tempat yang baik. Yang kedua, kata Hatim Al-Asam, jangan kita tertipu dengan ibadat kita banyak. Sebab iblis ibadat dia banyak. Dia bukan solat dekat tempat kita ni tuan-tuan. Dia solat kat lagi. Dia solat mungkin di sisi para malaikat semua, di masjid malaikat, masjid yang jauh lebih mulia.
Namun lihat bagaimana iblis terperangkap dengan ibadat yang banyak. Dan jangan juga kerana kita tertipu dengan ilmu banyak. Bacalah kisah Bala'am bin Ba'urah, ilmu dia banyak, sehingga dia mengetahui Ismullahil A'zam yang telah kita huraikan semalam, yang kita huraikan sebelum ini dalam kuliah kita sebelum ini, dan kita La Tahzan, bahawa kemarin kita sebut dalam kuliah kita La Tahzan, nama Allah Al-A'zam ini, idza du'iya bihi ajab wa iza su'ila bihi a'ta. Kalau kita doa mustajab terus, kalau minta diberi terus. Tapi di sebalik Bala'am bin Ba'urah dapat benda tu, tiba-tiba dia terpedaya dengan ilmunya, maka dia jatuh tergelincir dan sesat daripada jalan petunjuk. Tuan-tuan, jangan juga kita terpedaya kerana dapat melihat Rasulullah. Setengah kita dia dapat melihat Rasulullah dalam mimpi, dia rasa macam dah power. Belum. Ada orang lihat Rasulullah secara live jaga, dalam masa yang sama apa yang dilihat tidak bermanfaat padanya, dia tergelincir. Tuan-tuan, kita lihat apa yang berlaku kepada beberapa orang ataupun ramai orang yang lihat Rasulullah tapi tak nak beriman. Abu Jahal, dia hidup sekampung. Abu Lahab, bapa saudara, duduk sama-sama kat Mekah, tapi apa yang dilihat Rasulullah tak beri manfaat pada dia. Dia bergaul tak beri manfaat pada dia. Duduk sekampung, senegeri pun tak beri manfaat. Kalau kita setakat nak bangga kita pernah mimpi jumpa Nabi SAW untuk merasakan kita selamat daripada kemurkaan Allah, jangan. Tuan-tuan, saya selalu sebut bahawa dalam kehidupan kita kat dunia, jangan cepat meletak noktah. Apa-apa pun boleh berlaku. Sebab itu baginda Nabi kita Muhammad SAW ajar kepada kita doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam agamamu dan ketaatan padamu. Ia boleh berubah, tuan-tuan, bila-bila masa boleh berubah. Abdullah bin Umar, dia setiap kali jumpa kawan-kawannya, dia sentiasa merendah diri dengan berkata, aku semalam bimbang biadab dengan Allah, aku minta syurga. Tuan-tuan, salah aku minta syurga? Tak. Memang Nabi SAW suruh minta syurga, tetapi dia sebut muhasabah. Abdullah Mubarak berkata, seolah aku belum layak untuk aku minta. Begitu takut dia kepada keadaan diri sekarang. Dia ceritakan Nabi Allah Isa AS sedang dia berjalan bersama dengan teman dia yang baik. Tiba-tiba ada orang tak baik nak ikut mereka sekali. Yang tak baik ni, tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah, masih ikut Nabi Isa, ya Allah, ampunkan aku, bebaskan aku dari dosa sehingga aku mampu mengikuti Nabi Allah Isa AS. Yang baik ni pula dia kata, ya Allah, biarlah orang yang jelek jahat ni jangan ikut lagi esok aku, tak perlu lagi bersama dengan aku. Keesokan harinya Allah berfirman kepada Nabi Isa, wa Isa, doa kedua-dua sahabatmu telah mustajab. Lalu Allah Ta'ala berkata, seorang dia berdoa supaya Allah ampunkan dosa, dia nak jadi orang baik, aku ampunkan. Seorang lagi dia tak nak lagi bersama dengan orang ni, maka aku jauhkan dia daripada kamu, aku masukkan dia dalam kemurkaanku. Tuan-tuan, sebab itu bahaya bila kita memandang rendah orang lain. Kita ingat dia yang jauh dari Allah, rupa-rupanya kita. Kita ingat dia yang dimurkai oleh Allah, rupa-rupanya kita. Sebab itu dalam bab murka Allah, kita tak berani kata siapa yang dimurkai oleh Allah. Mungkin saja, tuan-tuan, secara teknikal kita berselisih, berpandangan, berbeza pandangan, tapi kita tak kata Allah murka pada dia. Berbanding kita melihat diri kita juga, Allah mungkin murka. Jadi kita sentiasa meletak diri kita di hadapan Allah dengan pandangan merendah diri. Zunnun al-Misri pernah ditanya, waladini, Zunnun al-Misri menuturkan, aku bertanya kepada seorang yang alim ilmu, mengapa orang kata kamu gila? Zunnun dia jumpa dengan seorang yang hebat, tapi orang ni pernah dituduh gila. Dia jawab, aku gila kerana aku bimbangkan akhirat, sehingga hampir nampak aku gila. Tuan-tuan, kita ketakutan kita pada sesuatu menyebabkan kita jadi tak keruan. Kita banyak takutnya duniawi lah, yang tadi kita gementar, kita jadi tak terurus kehidupan, duk fikir dunia, fikir nanti suami akan hilang, fikir nanti anak akan hilang, duk fikir nanti pangkat akan hilang, sampai habis gila. Kenapa dia tu nampak macam gila? Dia kena dia fikir buat kerja ni tak dapat kerja lagi, gila. Dia fikir sebab tak dapat masuk universiti. Tuan-tuan,
kita jadi gila dalam perkara yang rendah dunia. Mereka jadi gila pada perkara yang besar, yang utama. Mereka fikir bimbang akhirat. Berjadi dengan mereka, sehingga dikatakan mereka ni apik gila. Seorang sufi berkata, aku melihat Muhammad bin Sirin perangainya luar biasa. Dia boleh tengok orang, dia nampak orang semua sempurna. Waktu dia melihat dirinya, seperti dia ni tak ada nilai di sisi Allah. Dia lihat orang tu baik, dia mungkin ada kebaikan lain, mungkin Allah terima dia, mungkin Allah ampun. Tapi waktu dia berbicara tentang dirinya, ya Allah, lemahnya aku, cuainya aku, jauhnya aku dari redamu, ya Allah, takutnya aku pada murkamu. Maka demikian apa yang berlaku pada Muhammad bin Sirin. Sufyan Ats-Tsauri jatuh sakit. Ketika mana jatuh sakit, orang pun panggil doktor, tabib. Tabib nama Arab. Ini doktor. Tapi orang Melayu kita dah namakan dia sebagai tabib. Makna bomo. Tabib ni kata orang ni hati dia rosak, hatinya terbakar. Lalu kata tabib lagi, dia cek pula jantung dia, nadi dia. Dia kata aku tak pernah tengok macam ni, pelik perangai penyakit. Rupa-rupanya Imam Sufyan Ats-Tsauri hatinya menjadi terbakar kerana ingatkan Allah, kerana takutkan Allah, kerana bimbangkan hari pertemuan dengan Allah, bimbang bagaimana nanti menghadap Allah Ta'ala dengan segala kekurangan. Imam Shibli dikata, kamu tengok tak matahari, kenapa waktu dia tenggelam nampak pucat? Sebab dia takut kepada Allah. Kan dia sudah tergelincir daripada kesempurnaan. Asal waktu dia keluar nak sempurna, waktu menegak sempurna, bila gelincir dia sudah hilang kesempurnaan. Sama lah orang beriman. Orang beriman waktu mati kan pucat. Kenapa pucat tuan-tuan? Takut. Semua mayat bila mati kan pucat kerana takut kepada Allah. Tetapi waktu dibangkitkan, orang beriman dia akan keluar seperti matahari baru terbit. Orang beriman. Begitu gambarannya. Ahmad bin Hanbal berkata, aku doa pada Allah supaya dia berikan rasa takut. Tiba-tiba aku tak mampu kawal rasa takut. Dia menguasai diri secara hampir menyebabkan aku kehilangan diriku, akal. Lalu aku kata, ya Allah, berilah rasa takut yang aku mampu tanggung. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala pada kita, benar Allah suruh kita takut, tapi Allah tak beri kita takut yang sebenar-benar, sikit. Kalau Allah beri betul kita takut, tuan-tuan, kita boleh gila. Tak tertanggung kita bila fikir kubur. Jangan kata neraka, kubur je. Atau fikir malakul maut dengan wajah yang menakutkan bertemu dengan kita. Kita kalau duduk fikir itu sekarang, tuan-tuan, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi Allah Ta'ala kurangkan rasa takut. Allah berikan ilmu supaya kita tahu malaikat tu macam tu. Tapi perasaan takut ada tak banyak. Kenapa? Rahmat Allah pada kita. Kalau Allah beri betul-betul, tuan-tuan, habis kita tak berkahwin, kita tak bekerja, kita barangkali kita nak termenung pun tak berani. Kali itu tuan-tuan lihat bagaimana sifat takut merupakan tangga-tangga orang-orang soleh. Sifat takut, sifat kesempurnaan para Nabi alaihissalam, dan juga merupakan satu sifat yang perlu diusahakan oleh semua orang beriman. Tuan-tuan, memang kita kata, Ustaz, saya ada buat macam-macam nak takut, tapi tak rasa, Ustaz. Kita selalu berkata, kunci pada segala sesuatu, jawapan pada sesuatu dan memudahkan kehidupan kita yang lemah ni, tuan-tuan, pengaruh yang kuat, yang banyak. Doalah pada Allah, mintalah sungguh-sungguh sebagaimana kita punya hajat-hajat yang penting, kita minta sungguh-sungguh. Ya Allah, kurniakan ketakutan dalam hatiku. Allahumma khsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahkan takut dalam hati kami, apa yang menghalang kami untuk melakukan maksiat kepadamu. Ini doa yang Nabi SAW ajar. Ya Allah, berilah aku ketakutan, menghalangku buat maksiat, menghalangku buat perkara yang memurkakan kamu, perkara yang cuai aku daripada perintah, halang aku daripada buat benda tu semua, supaya dalam hidup aku hanya melakukan perkara yang baik-baik, yang bertakwa. Moga-moga beri manfaat pada kita semua. Bekalan takut ini menjadi satu pesanan yang baik kepada keturunan kita, pada diri kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.